pergi kepada mengutip beberapa faedah daripada ayat yang kita baca ini. Faedah kita tak banyak, 5 je kita ambil insya-Allah. Faedah yang pertama, ayat wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Ayat ini menyatakan kepada kita bahawa dan mereka pula menganggap malaikat yang juga menjadi hamba-hamba Allah hamba Allah yang amat pemurah itu jenis perempuan. Jadi ayat ini panjang dia punya perbahasan, menolak kepahaman puak-puak Jahmiyah. Tulis nama dia Jahmiyah. Fi babil ja'li. Kalau kata ja'al, al-ja'al alladhina la ya'uddunahu illa khalqa. Ja'ala bermakna khalaqa, menciptakan. Tujuan dianya nak pergi ke mana? Nak mengatakan bahawa Quran itu makhluk. Sedangkan ja'alu itu mereka kata je, mereka buat dakwaan. Yang benarnya wa ja'alul malaika ay mereka mengatakan, mereka membuat tuduhan, buat dakwaan batil bahawa malaikat itu anak perempuan Tuhan. Tak usah pegang dengan puak-puak Jahmiyah yang nak mengatakan Al-Quran itu makhluk, jangan. Faedah yang pertama ayat ini juga, kita pergi kepada poin yang kedua, bahawa sebahagian ulama mengatakan dengan ayat ini menunjukkan bahawa malaikat itu lebih afdal daripada manusia. Malaikat lebih afdal daripada manusia. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahman. Allah Ta'ala puji mereka, mereka itu hamba-hamba Allah Ta'ala Ar-Rahman. Jadi timbullah persoalan, malaikat ke manusia lebih afdal? Ada ulama kata ayat ini menunjukkan malaikat lebih afdal. Wal manqulu 'anis salaf, ramai para ulama salafus salih mengatakan bahawa orang soleh di kalangan manusia lebih afdal daripada malaikat. Payah juga tu nak pincang. Jadi ada yang mencampur di antara dua. Dia kata orang soleh di kalangan manusia lebih afdal daripada malaikat di akhir kesudahan perjalanan hidup. Tapi malaikat lebih afdal dikira permulaan. Pelajar-pelajar perhati baik-baik, perhati molek. Malaikat di peringkat awal lebih afdal daripada manusia. Sebab apa? Sebab malaikat duduk di Ar-Rafiqil A'la, dia boleh berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla. Dia tak buat dosa, dia tak buat maksiat. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka sibuk dengan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, maka malaikat lebih afdal daripada manusia yang berguluman dengan dosa maksiat. Wa amma yaumal qiyamah. Dengar ni. Adapun pada hari kiamat esok, setelah orang mukmin, orang soleh masuk dalam syurga, maka keadaan mereka lebih afdal daripada malaikat. Malaikat ada lagu tu dah dianya. Tapi kita orang soleh ni, insya-Allah, Allahumma ja'alna minas salihin. Ya Allah, jadi kita ni orang soleh, orang yang layak ke syurga Allah. Bila kita masuk syurga, banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kata di para ulama, wa bihadzat tafsil yatabayyanu sirrut tafdil. Dengan huraian ini nampak rahsia perbezaan itu, dan dapat mengumpulkan dua-dua dalil. Tak payahlah kita nak berkerah malaikat afdal ke manusia afdal. Kita kata semuanya afdal, tapi mengikut tempat masing-masing. Mengikut tempat masing-masing.
Kata di para ulama, dia kata wa hadhil mas'alatu min fudulil masail. Masalah ini termasuk dalam perbincangan yang menghabiskan masa, wala yatarattabu 'alaiha amal. Tak ada kesan amal apa-apa. Malaikat afdal ke kita afdal? Yang pentingnya kita nak jadi afdal, kita kena masuk dalam syurga, barulah jadi manusia yang afdal. Allahu akbar. Tengok ayat Tuhan kata apa? Dalam ayat yang sama lagi, tuan-tuan tulis nombor 2, faedah yang kedua. Faedah yang kedua, ayat 19 juga di akhir ayat. Ini sangat penting dalam hidup kita ini. Di akhir ayat Allah tanya, asyahidu khalqahum, adakah mereka menyaksikan kejadian malaikat itu? Musaksi. Faedah ini mengatakan, tulis poin 1, anna aqwalal insan tuktabu alaihi ka'af'alihi. Perkataan manusia ditulis dosa, ditulis pahala seperti perbuatan. Lianna syahadata huna bil qaul. Saksi di sini dengan perkataan, dia tak tengok pun. Maka hati-hati tuan-tuan, kita kata benda itu sebagai saksi. Ini bahaya sekali. Kita hari ni berani ya kata tuduh orang tu orang ni, kan? Maka jangan mudah-mudah. Ayat ini juga tulis nombor 2, poin yang kedua dalam faedah yang kedua ini. Ayat ini mencela orang-orang yang menjadi saksi tanpa dalil, tanpa tasabut. Dia tak ada bukti pun. Tapi bila orang kata kepada orang itu, kita kata juga, la, kamu akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Macam zaman kita hari ni lah. Orang buat senarai, pendakwah-pendakwah yang tak boleh dipakai. Contohnya, kita tak pernah tengok pun pendakwah tu, tak pernah tanya pun dia. Tiba-tiba kita share maklumat ini kepada grup-grup. Jangan pakai dia ni, jangan mengaji tafsir dengan dia. Dia ni begini-gini contohnya. Bermakna walaupun share, tapi awak juga sudah dikira bersaksi kerana awak buat tuduhan. Ambil gambar-gambar yang orang pangkah, kan? Ambil gambar-gambar yang dipangkah oleh orang, guys, kita share juga. Awak jangan belajar tafsir dengan dia. Ini gambar pangkah. Ingat, semua tulisan walaupun share termasuk dalam saksi yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka sesiapa yang mencerita kepada orang dengan satu perkara, faqad syahida bihi, dia telah bersaksi dengan benda itu. Dengan lafaz syahadah ke tak ada syahadah, aku bersaksi ke tak tadi, yang penting awak dah sebarkan benda yang tak betul. Jangan main-main. Dan juga asyahidu khalqahum, masih lagi ayat yang sama, annal hukma 'alal ghaibi mahzurun 'ala kulli ahadin. Kita menghukum benda yang kita tak tahu adalah satu benda yang dilarang dalam syarak. Jangan berani-berani. Kecuali kita ada khabar yang betul, ada maklumat yang jelas, kita jalan. Tugas nahi mungkar boleh teruskan. Tapi kalau tak ada, jangan buat. Allahu akbar. Tuhan kata apa ni? Asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum. Kamu akan saksi. Maka kesimpulan faedah yang kedua ini berkata tanpa dalil adalah satu perkataan yang mungkar, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan mudah-mudah, jangan senang-senang, jangan sewenang-wenangnya membuat tuduhan kepada orang kalau kita tak ada bukti. Tak usah. Dia tu ada bukti, biar dia lah bongkar. Kita tak usah ada sampai sibuk-sibuk, jangan. Baik, kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Ayat 20. Wa qalu law syaa'a ar-rahmanu ma 'abadnahum.
mereka berkata, kalaulah Tuhan kendaki, kita tak sembah berhala. Kenapa Tuhan tak alihkan hati kita supaya sembah dia? Ini hujah ni, tuan-tuan tanda, hujah ini mengatakan bahawa oleh kerana Tuhan benar kita buat, bermakna Tuhan izin, Tuhan redha. Jangan sekali-kali. Dan terdapat ayat lain juga, tanda pelajar tadabbur, ayat surah Al-An'am 148, sama juga dengan cerita ni. Dan suratul Nahli ayat 35. Semua mereka menggunakan hujah, wa qala allazina asyraku law sya'allah ma'abadna. Kalau Tuhan kehendaki, Tuhan tak setuju, kita tak sembah berhala ni. Tapi kenapa dia izinkan hati kita jadi tenang hati? Ini dia kata mengapa dia membuat dalil, mencipta dalil dengan Allah Ta'ala izinkan mereka melakukan perbuatan. Kita kata ini satu hujah yang tidak betul. Zaman kita ini dipermainkan oleh iblis dan syaitan. Dia main apa? Syaitan kata apa? Awak punya perbuatan ini, kalau tak betul mesti Tuhan marah. Perbuatan ni, ada perbuatan yang gulu-gulu ni. Pergi duduk sembah kubur lah, sujud ke kubur, duduk gosok-gosok. Dia kata teriak, kita telah terbukti dengan kita berdoa dekat kubur ni lah, kita boleh Allah Ta'ala mustajabkan doa. Kalau tidak Tuhan takkan, kalau benda tak betul tu kata Tuhan mustajab doa. Jadi hujah-hujah macam ni, orang yang jual barang-barang yang haram contohnya, benda-benda yang tak betul, hujah macam ni juga. Kalau Tuhan tak izin, kenapa bisnes saya laku? Saya jual barang, jual bedak sejuk ya ni. Jual kosmetik lah. Kalau orang tua zaman dulu bedak sejuk dah. Siapa jutawan. Kereta dia tak ada satu padang. Kereta mahal-mahal tu, juta-juta punya harga kereta. Sebab jual barang makeup. Laku. Sabar-sabar. Hati-hati para jemaah sekalian, jangan guna hujah itu untuk nak membenarkan dakwaan kita, tidak. Baiklah, kita pergi kepada yang keempat. Tengok ayat 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha. Semua orang-orang dulu yang lawan Nabi, bila Nabi nasihat, pembesar-pembesar mula bangkit, celek mata. Dia kata apa? Tak usah duk cakap banyak lah. Ini sudah diputuskan oleh orang tua-tua kita dulu, sudah selesai dah masalah ni. Awak mari duk bincang apa kak? Kita nak selesai tak selesai ni tuan-tuan dan puan-puan. Kalaulah apa yang dibuat oleh orang tua dulu berpaksikan kepada dalil yang jelas. Tapi kalau setakat orang dulu buat lah, maka di sini kata di para ulama tadabbur, Allah nyatakan bahawa punca orang berkerah kepala, bertaklid buta, iaitulah hubbut tana'um fi tayyibatid dunia, kerana suka menggunakan nikmat-nikmat dunia yang dia ada. Pasal itulah puak-puak mutrafun, puak kaya-kaya ni sombong, angkuh, jangan nasihat saya lebih tahu pada awak, saya punya perniagaan bisnes saya berjalan, dan macam-macam lah. Kita kena ingat, bukan semua benda yang Tuhan buka pintu keluar itu tanda sayang, tapi boleh jadi itulah merupakan ujian Allah kepada orang yang tersebut. Ujian Allah Ta'ala kepada orang tersebut. Hati-hatilah kita, jangan terperangkap dengan perkara yang itu. Baik, yang kelima, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin. Nabi, janganlah cakap macam ni, kami dah ikut tok nenek kami. Maka di sini kata di para ulama, dia kata apa? Taklid ada dua. Taklid ada dua. Kalau taklid kepada benda batil, itu haram. Kita tahu dah benda ni salah, kita ngikut juga sebab orang buat, tak boleh. Tapi kalau taklid benda yang benar, fala ba's, tidak menjadi masalah. Contohnya, kita orang awam, kita tak tahu nak baca Quran, baca hadis, tapi para ulama telah mengatakan bahawa perbuatan ini harus,
berdasarkan kepada dalilnya begini hujah-hujah, kita pun ikut dia. Tak ada masalah. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Ditanya para ulama kalau kamu tak tahu. Surah An-Nahl ayat 43. Dalam surah Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak paksa kita lebih daripada kemampuan kita. Dalam surah At-Taghabun ayat 16, Allah kata, fattaqullaha mastata'tum. Kamu hendaklah takut Allah Ta'ala semampu kamu. Jadi kita hari ni, kita orang awam nak cari Quran, hadis direct gitu, kita tak mampu. Jadi kita bertanya kepada para alim ulama yang jelas hukumnya, itu dibenarkan. Itu dipanggil taklid pada para ulama Rabbani, ulama-ulama yang jelas pengambil. Cuma masalah sekarang ni, ramai orang mengaku ulama. Keluar TikTok macam-macam dia punya pandangan. Kita mengatakan hati-hatilah tuan-tuan, agama kita ni berpaksi kepada dalil. Kita tengok manakah, apakah sandaran yang dibuat oleh ulama-ulama, ya orang yang mengaku ulama itu. Kalau sandarannya kuat, kita kata alhamdulillah, kita ikut, kita taklid dia, tak apa. Maka taklid kepada tok nenek bukan hujah. Kita taklid kepada para ulama yang menyatakan dalil mereka, itulah yang sepatutnya. Habis kalau orang awam buat apa tanya dalil? Kita kata para jemaah sekalian, orang awam kita ni pun tak kalah, tak ada pemikiran, tak ada otak, nak boleh fikir benda betul tak betul. Nyatakan kepada dia, ini dalil, ini perbuatan Nabi SAW, dibuat oleh para sahabat, diakui, dipersetujui oleh diputuskan oleh para ulama yang muktabar. Jelas. Ni bila orang tanya dalil, perli main pula. Awak kalau tanya cakap dalil tak tahu apa, pergi makan roti canai. Apa salahnya? Kenapa kita nak mengecilkan peranan akal manusia? Kenapa? Orang yang bertanya, cuma dia tak pandai, dia tak ada di pengajar agama secara formal je. Dia orang Islam, dia tahu pegangan kita Quran dengan Sunnah. Jadi bila orang tanya, tak jawablah dengan baik. Tak payah duduk perli-perli. Ni orang tanya dalil, perli lalu. Buat apa perli? Kalau tak tahu cakap je, wallahualam, saya ikut orang je. Selesai masalah. Tak mau mengaku masalahnya. Tak mau mengaku tak pandai. Pandai kata ke orang boleh, tak tahu apa yang kita tak tahu. Tapi kita pun tak tahu juga. Cakap dengan orang boleh. Cakap sedap. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, nilailah. Syukurlah dengan Allah Ta'ala beri pada kita akal untuk berfikir. Jangan kita membodohkan akal semata-mata kerana ikut orang. Ini keluar banyak dalam video-video yang keluar dalam status di Facebook. Dia kata wali ni kita tak boleh kira dengan dia. Kalau ketuk depan muka orang apa wali juga. Kita kata Nabi tak pernah ajar perbuatan seperti itu. Ya Nabi kita ajar akhlak, ajar yang mulia, nak buang air pergi jauh supaya tak berbau. Ni dia ketuk depan orang wali. Apa cerita awak ni? Janganlah memburukkan agama ini seolah-olah agama ini tanpa akhlak, tanpa disiplin. Agama kita ni dibina di atas akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang paling tinggi, akhlak kita dengan Allah, kita panggil tauhid. Kamu akhlak kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah. Akhlak kita sama-sama kita muamalat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberi kepahaman yang baik oleh Allah. Kita dapat meneruskan kehidupan kita di bawah payung tahta zilalil Qur'ani was sunnah, duduk di bawah payung Al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Kita akan sambung lagi dalam ayat yang ke-26 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu